Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda iman semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda syaitan memeluknya dalam tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama belajar mengenai ibadah pada hari ini dan masih lagi kita dalam kelas PDPR. Baik. Jadi untuk tahun 4 kita mengulang kaji pada tajuk solat Jumaat pada hari ini. Jadi sama-sama kita lihat solat Jumaat. Okey, jom tengok. Baik, solat Jumaat ni seperti mana yang kita tahu, wajib terhadap orang lelaki Islam sahaja. Maksudnya orang lelaki yang beragama Islam wajib untuk menunaikan solat pada setiap hari Jumaat dan pada waktu Zuhur. Okey. Tapi untuk yang sekarang ni sedia maklum kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Maksudnya kat sini bila sesuatu keadaan yang mengakibatkan kita tak boleh hadir ke solat Jumaat dan ia dipanggil darurat. Maksudnya sekarang ni orang yang boleh hadir ke surau ataupun masjid untuk menunaikan solat Jumaat telah ditetapkan jumlah cuma 12 orang sahaja. Okey. Jadi sama-samalah kita doa. Mungkin satu hari nanti, mana tahu doa daripada kamu kan. Sebab kita nak merasai bagaimana solat Jumaat ni. Mungkin ada yang pernah pergi solat Jumaat waktu dia kecil dulu. Mungkin juga ada yang tidak pernah solat Jumaat. Nampak? Jadi pengalaman solat Jumaat tu perlu rasa. Perlu adalah. Sebab apa Ustaz cakap macam ni? Sebab untuk tahun 4, andai kata anda telah mempunyai syarat-syarat seperti ini, maka wajiblah anda untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi kita tengok syarat wajib solat Jumaat. Baik, jadi kita tengok syarat-syarat wajib untuk solat Jumaat. Baik, yang pertama ialah Islam. Mestilah orang tu ialah orang Islam. Yang kedua, baligh, iaitu cukup umur. Okey, untuk kamu ni dah kira baligh lah. Dah cukup umur lah. Wajib kepada kamu untuk menunaikan solat 5 waktu. Dan apabila nanti satu masa bila PKP dah habis, jadi kamu boleh datang untuk menunaikan solat Jumaat. Nombor 3, berakal. Maksudnya mestilah orang tu waras. Dia tak sakit, dia tak gila, kan? Dia waras lah. Dia dalam keadaan sedar. Dan nombor 4, lelaki. Maksud kat sini perempuan tidak wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Nombor 5, berkemampuan, iaitu sihat. Orang uzur tidak maksudnya orang uzur ni dia tak wajib untuk menunaikan solat. Tengoklah uzur yang macam mana. Okey, sebagai contoh, uzur dia menyebabkan dia memang tak boleh nak bangun, tak boleh nak pergi ke sana. Andai kata pergi sana, menyebabkan kesukaran untuk dia menunaikan solat. Maksudnya dia solat zuhur sajalah dekat rumah. Tapi andai kata dia mampu untuk pergi walaupun dia uzur, tengok uzur yang macam mana kan. Maka wajib kepada dia untuk menunaikan solat Jumaat. Nombor 6, bermukim. Bermukim ni maksudnya kita semua ni sekarang ni digelar bermukim. Bermukim di Taman Kelebang Jaya sebagai contoh. Maksudnya kita duduk dekat kawasan Taman Kelebang Jaya, bermukim. Itu maksudnya. Dan sekiranya kita keluar daripada kawasan Kelebang Jaya, kita pergi ke Kedah, Johor atau pergi ke mana-mana tempat, maksudnya kita digelar musafir. Berbeza bermukim dengan bermusafir. Nombor 7 ialah merdeka. Merdeka ni maksudnya orang tu bebas daripada menjadi hamba kepada orang lain. Ingat, sebab hamba ni sistem dia ialah dia buat apa saja yang tuan dia suruh, tapi tuan dia tak bagi. Contoh, tak bagi makan, tak bagi tempat tinggal, tak peduli apa pun yang jadi pada hamba tu. Itu sistem hamba sebenarnya. Dan sistem hamba ni telah
tiada. Mungkin ada di beberapa negara, kita tak tahu kan. Tapi rata-rata sekarang ni sistem hamba telah dihapuskan. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok pada dalil solat Jumaat. Okey, sama-sama kita baca. Okey, ustaz baca dulu, kemudian kamu akan baca. Okey ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui akan hakikat sebenar. Okey, sebenarnya ayat ni diturunkan sewaktu orang Arab, terutamanya orang Mekah waktu tu. Kita tahu kan, kalau dekat Mekah ni terkenal dengan jual beli dia. Siapa, kalau mak ayah korang atau atuk korang, saudara mara mana-mana yang pernah pergi ke Mekah, tanya macam mana keadaan kat Mekah. Dan apabila turun ayat ni, maka sahabat-sahabat faham. Maksudnya kepentingan menunaikan solat Jumaat ni lebih penting daripada menjual beli. Sebab itulah kalau dekat Mekah sampaikan dengar je azan, maka diorang dah tinggal terus kedai diorang. Maksudnya semua akan pergi ke masjid untuk mendirikan solat Jumaat. Nampak? Nilai perintah itu adalah wajib. Dilarang berjual beli agar tidak lupa untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi kepentingan solat Jumaat ni sangat-sangat penting kepada orang lelaki terutamanya, supaya dapat diberi nasihat kepada orang lelaki melalui khutbah. Sebab itulah orang lelaki ni sangat-sangatlah besar tanggungjawab dia. Ingat, bukan tanggungjawabnya hanya pada keluarga, tetapi tanggungjawab dia kepada agama Islam. Okey, jadi sampai di sini dahulu kelas PDPR kita pada hari ini. InsyaAllah Ustaz akan sambung kelas pada minggu hadapan. Jadi Ustaz ada pengumuman sedikit berkenaan dengan satu pertandingan yang akan dianjurkan oleh pihak sekolah. Baik, kiranya untuk orang lelaki, okey, akan buat pertandingan azan, iaitu sesiapa yang berminat, okey, nanti Ustaz akan beritahu tarikhnya bila, macam mana nak buat. Ni Ustaz buat pengumuman dululah. Untuk lelaki akan buat pertandingan azan. Kiranya untuk tahun 4 lah. Tahun 4 ni tandingan azan. Okey, kiranya kamu akan rakam video azan tu dan hantar pada Ustaz, dan yang terbaik akan diberi hadiah insya-Allah. Kemudian untuk orang perempuan, pelajar perempuan lah. Pelajar perempuan, okey, akan diberi pertandingan, iaitu kamu kena menghafal, kena baca secara diberi masa. Okey, pelajar perempuan akan diberi masa, ni pertandingan untuk perempuan lah, diberi masa, okey, dalam 30 saat. Lama sangat kot, tengok macam mana. Okey, untuk membaca 13 rukun solat. Maksudnya Ustaz akan tengok masa, benda kira masa, kamu kena baca tanpa melihat buku. Okey, pertandingan-pertandingan ni kiranya akan bermula, Ustaz akan bagi tahulah bila tarikhnya. Ni Ustaz buat pengumuman dulu, untuk buat iklan dulu. Okey, dan bersiap sedia untuk pada hari ini kamu akan menjawab soalan yang diberikan oleh Ustaz. Okey, dan soalan ni bukan ada dalam buku teks, sebab Ustaz tengok ada setengah pelajar yang mana mungkin dia guna buku kakak dia ataupun buku siapa-siapa lah, kawan-kawan dia ke, dah ada jawapan, jadi macam tak adil di situlah. Okey, oleh itu Ustaz dah sediakan beberapa soalan yang lain, tapi bukan pada buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks untuk melihat jawapan. Okey, sila buat dan hantar kepada Ustaz. Jadi sampai di sini dahulu kelas kita pada hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.